Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdul Malik. Assalamualaikum and hi, nama saya Ahmad Daniel bin Kampung Zaman. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zain bin Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Izzuddin bin Kamarul Aris. Kemarau ialah satu tempoh cuaca kering yang berpanjangan dengan terdapat sedikit hujan atau tiada hujan langsung. Ia boleh memberi kesan yang amat buruk terhadap ekosistem dan pertanian kawasan yang terbabit. Walaupun kemarau, banyak hasil tanaman mereka musnah serta mereka terpaksa menanggung kerugian yang amat besar. Walaupun terdapat teknologi yang mampu meramalkan sesuatu bencana, tetapi ia tidak mampu mengelak dari bencana, namun ia mampu meminimumkan risiko dengan meningkatkan aspek daya tahan kepada masyarakat. Masyarakat perlulah peka dengan arahan yang diberikan daripada pihak berkuasa serta mengikut tata cara pengendalian piawai ataupun SOP yang telah digariskan oleh pihak berkuasa. Oleh itu, masyarakat hendaklah bersedia dari segi mental dan membuat persediaan dari bekalan makanan dan kelengkapan di musim kemarau. Di Malaysia, bencana yang utama yang sering melanda ialah banjir, diikuti tanah runtuh, kemarau, kebakaran hutan dan jerebu. Selain turut dirasai gegara gempa bumi yang berlaku di negara-negara serantau, bencana yang kemarau berpunca dari gelombang haba yang tinggi akibat aktiviti pembakaran terbuka yang disebabkan oleh kecuaian manusia serta dipengaruhi faktor semula jadi seperti lapisan ozon yang semakin nipis. Kebiasaannya, cuaca kering ini berlaku 2 kali setahun iaitu sekitar Mac dan Oktober, serta bencana kemarau di Malaysia ini sering terjadi pada bulan Julai hingga September. Kemarau amat memberi kesan yang buruk kepada masyarakat yang sebahagian daripada mereka merupakan petani sawah padi yang bergantung harap kepada hasil tanaman mereka. Berikut memerlukan masalah kajian. Kajian bencana kemarau di Malaysia mungkin meliputi beberapa aspek yang perlu diteliti untuk memahami dan menangani bencana kemarau yang melanda Malaysia. Berikut adalah beberapa isu kajian yang boleh diambil kira. Yang pertama adalah penyebab dan pola kemarau. Kajian ini boleh meneliti penyebab utama kemarau di pelbagai kawasan di Malaysia. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang pola kemarau, termasuk tempoh, tahap intensitas dan frekuensi. Yang kedua adalah dampak sosial dan ekonomi. Kesan kemarau terhadap masyarakat dan ekonomi Malaysia memerlukan penyelidikan yang mendalam. Sektor pertanian, ketersediaan air bersih, kesihatan masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga ekonomi lokal semua terpengaruh oleh kajian ini. Yang ketiga adalah kebijakan dan strategi mitigasi. Penelitian ini akan menumpukan pada kebijakan dan strategi mitigasi yang ada oleh kerajaan untuk menangani bencana kemarau di Malaysia. Ini juga termasuk menilai kebijakan yang ada, mencari kelemahan dan membuat cadangan untuk perubahan dan kaedah mitigasi yang lebih baik. Di atas menunjukkan jumlah peratusan tempat tinggal pengundi yang mengalami kemarau. 63.5% atau 33 tempat tinggal pengundi dilanda kemarau, manakala 36.5% atau 19 orang lagi tidak dilanda kemarau. Semua pengundi berwarga negara dan telah lama menetap di Malaysia. Kebanyakan pengundi yang menjawab ya tempat tinggal di utara, manakala lebihannya tinggal di selatan. Berdasarkan carta di atas, majoriti pengundi mengatakan negeri Perlis mengalami kemarau paling kerap dengan jumlah 46.2% iaitu 24 orang, dikarenakan negeri tersebut pernah merekodkan negeri terpanas di Malaysia. Diikuti dengan jumlah yang tidak pasti iaitu 30.8% atau 16 orang. Negeri Kedah memperoleh 13.5% iaitu 7 orang jumlah undian. Negeri ini dipilih berdasarkan pengalaman pengundi sendiri. Seterusnya, negeri Kelantan seramai 5 orang atau 9.6%. Pengundi tidak memilih Pulau Pinang kerana berkemungkinan tidak ramai yang tidak tinggal di sana.
Carta Pai ini membincangkan tentang pendapat responden tentang salah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa ketika menghadapi musim kemarau. Dalam carta ini kita dapat melihat bahawa 61.5% memilih menyemai awan bagi menghasilkan hujan buatan sebagai salah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa ketika menghadapi musim kemarau. Hal ini kerana hujan buatan telah banyak dilakukan di Malaysia ketika musim kemarau dan telah membuahkan hasil dan membuatkan para responden percaya bahawa proses ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Seterusnya ialah 25%, iaitu seramai 13 orang responden memilih memberikan bantuan kepada rakyat yang terjejas teruk akibat kemarau. Apabila kemarau yang teruk melanda, hasil bagi seseorang individu seperti petani akan terjejas kerana tanamannya tidak dapat membuahkan hasil. Oleh itu, kewangan mereka telah terjejas kerana hasil tidak membuahkan. Oleh itu, responden memilih hal ini sebagai tempat kedua kerana dengan menolong mereka yang memerlukan, mereka akan lebih mempunyai kewangan bagi meneruskan kos sara hidup. Manakala akhir sekali ialah mengadakan kempen mengenai kemarau. Kerajaan boleh mengadakan kempen mengenai kemarau bagi memberikan info-info terbaru kepada penduduk agar dapat menghadapi musim ini dengan lebih baik dan mengurangkan kesan buruk. Jumlah responden yang memilih akan tindakan ini sebanyak 13.5%, iaitu 7 orang. Carta Pai di atas menunjukkan reaksi responden terhadap kemarau. Sebanyak 69.2% responden ataupun seramai 36 orang responden telah memilih bahawa ianya mencabar ketika menghadapi bencana kemarau ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh cuaca yang panas mengganggu segala kehidupan seharian mereka seperti bekerja maupun riadah. Manakala 30.8% responden atau 16 orang telah memilih bahawa ianya hanya biasa saja. Perkara ini mungkin kerana mereka sudah terbiasa akan cuaca yang panas atau musim kemarau. Walaupun begitu, boleh terjadi juga mereka tidak pernah merasai musim kemarau dan menyebabkan mereka tidak tahu akan suasana ketika berlakunya musim kemarau. Kesimpulan, tuntasnya peranan masyarakat amat penting dalam menghadapi bencana kemarau di Malaysia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah untuk mengatasi bencana kemarau di Malaysia. Masyarakat dapat mengambil bahagian dalam mengurangi penggunaan air, melakukan praktik pengelolaan sumber daya air yang bijaksana dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga boleh mengambil bahagian dalam kempen kesedaran tentang pentingnya menjimat air dan menjaga sumber air untuk menghadapi kemarau. Kemudian, masyarakat juga boleh mengadakan gotong royong di tempat yang merupakan sumber air untuk melancarkan sumber air yang bersih. Oleh itu, marilah kita sama-sama bekerjasama dalam menghadapi bencana kemarau di Malaysia. Akhir sekali, peranan masyarakat amatlah penting dalam menghadapi bencana kemarau di Malaysia.